Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar adik-adik, anak-anak dikasihi oleh Allah sekalian? Pada kali ini Ustaz akan kongsikan sedikit maklumat tentang ibadah puasa sebagai persediaan awal ulang kaji sebelum adik-adik menjawab kuis Ramadan yang disediakan oleh Panitia Pendidikan Islam SK Kualanas pada kali ini. Apa khabar adik-adik semua? Ustaz harapkan adik-adik, anak-anak dikasihi Allah sekalian dapat berpuasa dengan baik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pada malam kita berada di pengakhiran Ramadan, 10 pengakhiran Ramadan, maka kita mesti mencari di bulan-bulan terakhir ini ialah Lailatul Qadar. Pada malam anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam seluruhnya supaya kita sama-sama mencari Lailatul Qadar seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil watri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah mana kena berusaha. Bukan kita mari debut nak suhar Lailatul Qadar mari jumpa kita. Dah. Taharram mana kita kena cari, kena berusaha menghidupkan malam-malam yang Nabi ayatnya 10 malam yang terakhir di Ramadan dan Nabi khususkan dalam hadis ini fil watri min al-ashril awakhir, pada malam ganjil di bulan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jelas kepada kita semua adik-adik sekalian, sebelum adik-adik berpuasa, kita dah melalui 11 bulan yang mana kita berusaha sehabis baik berada di bulan Ramadan ini. Dan pada kali ini dipertemukan kita dengan Ramadan, maka kita kena perbaiki diri kita, bersedia menjadikan Ramadan ini sebagai tempat kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebajikan. Adik-adik yang dirahmati Allah, sebagai ulang kaji kita di bulan Ramadan, kita tahu ayat yang Ustaz bacakan tadi berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini juga khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapakah 1000 bulan dalam tahun? Adik-adik dah belajar matematik, kiralah sendiri. Semalaman kita beribadah, andai kata bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kalau kita buat 10 malam ni secara berterusan, insya-Allah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita buat 21 malam, 21, 22 sampailah malam yang terakhir Ramadan, insya-Allah apabila kita bertemu dengan Lailatul Qadar, doalah, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang pun kita kena doa yang paling yang Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni. Itulah kalau kita seorang fa'fu anni, kalau ramai fa'fu anna. Baik. Untuk ulang kaji seterusnya, Ustaz ingin sentuh tentang pelaksanaan ibadah puasa. Puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah. Dia semaya ni awal lagi. Kita tahu dah semaya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah telah difardukan ibadah solat. Ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj. Manakala sembahyang ini dia datang kemudian. Bukan sembahyang, ibadah puasa ini dia datang kemudian apabila umat Islam telah difardukan solat 5 waktu, barulah tahun kedua Hijrah difardukan
puasa di bulan Ramadan. Dan Ustaz dah sebut pada siri yang lalu, specialnya umat Islam iaitu difardukan, dikhususkan Ramadan untuk berpuasa. Sebagaimana yang Ustaz dah ceritakan. Dan apa itu puasa? Puasa itu apa adik-adik? Untuk yang tahun 4, tahun 5 yang belum lagi belajar tajuk puasa, sebab itulah Ustaz kena buat video bagi penerangan agar adik-adik dapat pendedahan, dapat ilmu. Lepas tu barulah adik jawab kuis itu dengan ada ilmu. Kalau Ustaz bagi kuis, jawab sembrono saja, itu rasanya itu bukan amanah. Ustaz kena bagi penerangan dengan jelas dahulu. Apabila adik dengar video tentang slot kita ini, maka adik jawab mana adik telah belajar ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Baik. Definisi puasa ini adik-adik sekalian, ini dah ada dalam buku teks tahun 6 lah. Kalau adik belajar tahun 6, tahun 4 pun tak belajar pun kita ajar. Pasal kita puasa bukan tunggu tahun 9 dulu. Ajar 3, ajar 2, ajar 1 pun ada dia dah puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbitnya fajar hinggalah terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, tempoh berpuasa daripada mana? Terbitnya fajar, bilanya berakhir, bila masuknya terbenamnya matahari, maghrib. Itu senang je. Senang yang kita faham. Okey, selesai. Ustaz tak mahu huraian panjang. Yang keduanya berkaitan dengan hukum puasa, wajib kepada siapa? Wajib kepada orang yang cukup syaratnya. Bila syarat yang cukup, maka dia wajib berpuasa. Tidak ada pilih-pilihan lagi dah. Dan yang syarat wajib, syarat nak mewajibkan seseorang itu berpuasa, pertamanya Islam. Yang kedua, berakal. Maknanya orang bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa di dunia ini, tidak dituntut, tak boleh kita paksa mereka. Yang keduanya berakal. Orang gila tidak perlu puasa. Orang dah hilang akal dan sebagainya. Balik cukup umur ni yang wajib. Macam kita adik-adik berpuasa tahun 4, yang belum balik lagi tahun 3, tahun 5 dan sebagainya. Berpuasa termasa ini yang wajib. Balik maknanya kalau tak puasa lagi berdosa. Bagi yang belum balik macam adik-adik sekalian, teruskan puasa. Tidak ada masalah. Di segi sah puasa memang kita sebut nanti Pak ni. Yang keempatnya, mampu berpuasa. Al-istita'ah, mampu berpuasa. Kalau tak mampu berpuasa, maka Islam tidak memaksa seseorang itu berpuasa. Okey, yang keduanya syarat sah. Syarat sah maksudnya kalau cukup syarat ini, maka adik-adik sah adik berpuasa. Kalau tak cukup, tak sah adik berpuasa. Walaupun adik bertahan melapar dan sebagainya. Yang pertamanya Islam. Nak syarat sah puasa mesti Islam. Orang bukan Islam duduk di luar, tidak termasuk dalam syarat sah puasa. Yang keduanya mumayyiz. Mumayyiz maknanya adik dapat membezakan dah di antara benda kotor, benda yang suci, benda yang yang tidak baik, yang kotor lah, yang cemar-cemar, adik beza dah, tahu dah ini makanan yang bersih dan ini najis dan sebagainya. Itu mana mumayyiz, air kencing itu najis dan sebagainya. Yang ketiganya berakal. Maksudnya orang yang bukan berakal, orang gila, dia tidak perlu berpuasa. Kalau dia puasa pun tidak sah puasanya. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Suci daripada darah haid dan sebagainya. Maka kalau seseorang itu tidak datang haid, maka boleh berpuasa, sah puasanya. Begitu juga adik-adik tadi. Daripada mana adik sah berpuasa? Daripada tadilah syarat dia kena memayyiz. Mana memayyiz tadi? Maka adik-adik sah berpuasa adik. Baik. Dan rukun berpuasa pula ada 2 sahaja. Pertamanya niat, mesti niat. Dan niat dilakukan di sebelah malam, tidak boleh di siang hari. Masuk maghrib mana boleh meniat. Dan sampailah subuh esok boleh kita niat untuk berpuasa. Dan yang keduanya, rukun berpuasa 2 aja, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan dalam rongga ni, makan ke cecair ke benda apa ke, tak boleh. Rongga-rongga yang terbuka, maka kita kena jaga jangan masukkan sesuatu di rongga-rongga termacam mesti mulut dan sebagainya. Maka tidak boleh sama sekali, kerana dia boleh membatalkan puasa kita semua. Muslimin dan muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita kena rebut peluang. Peluang hanya datang dan pergi. Bila dia datang, kita kena rebut dia. Kalau kita tak rebut, tak semestinya peluang itu akan berulang lagi. Maka di bulan Ramadan yang barakah ini,
jagalah puasa kita. Dan puasa kita juga perlu, macam Ustaz sebut pada video sebelum ini, kena jaga adab-adab berpuasa. Dan kita nak tingkatkan ibadah kita. Dan kita kena sebut tadi Lailatul Qadar. Banyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebelum ni Ustaz dah siap, anda sebut jauhi maksiat, jauhi perkara yang boleh yang boleh mengurangkan pahala puasa kita dan sebagainya. Banyakkan berzikir, munajat, seperti mana Ustaz ajar sebelum ni, ketika mana berbuka puasa, doalah dulu apa-apa yang kita nak, kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Dan begitu juga dengan apabila kita nak bersahur di akhir waktu sahur ini waktu yang di antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka bangunlah sahur. Apabila bangun sahur, semayanglah tahajud 2 rakaat paling ringan pun. Kemudian lepas pada tahajud, berdoalah pada Allah Ta'ala. Kalau nak mengajilah di situ. Sementara kita tunggu semayang subuh. Di sinilah menjadikan seorang itu pribadi Muslim yang unggul, yang mana seseorang ini apabila dia hidup dengan amalan-amalan sunnah, dirinya menjadi hebat, dan semuanya akan kita buat kerja ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal 'amalan shalihan, maka kamu kena kerjakan, maka dia kena kerjakan amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sesekali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi adik-adik sekalian, itulah sedikit sebanyak perkongsian Ustaz. Semoga perkongsian kali ini yang begitu ringkas ini dapat sedikit sebanyak informasi, maklumat tentang berpuasa. Dan Ustaz doakan syabas dan tahniah kerana adik dapat berpuasa dengan sempurna pada tahun ini, insya-Allah. Kita tidak lama lagi dah berbaki beberapa hari ini, dah malam Ustaz buat ini dah 24 Ramadan, insya-Allah. Dan makanya tarawih kita pun tidak tinggal banyak, maka sempurnakanlah malam-malam kita dengan bertarawih bersama keluarga kita, yang mana semua ini amalan akan dicatat, akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala-pahala yang kita kerjakan ini insya-Allah akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz doakan agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan sama-samalah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona yang berada di bumi Malaysia khususnya dan seluruh dunia amnya akan dilenyapkan apabila berakhirnya Ramadan ini, dan semua kita jauh daripada malapetaka semua. Mudah-mudahan kita semua beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Setakat ini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.